banyak isu yang berbangkit, tuan-tuan. Sebelum saya cerita tentang seorang demi seorang pemimpin Perikatan Nasional yang sudah pun ditahan oleh pihak SPRM, ni ada satu berita baru yang diterima, kan? Selepas petang tadi Datuk Hajiji, Ketua Menteri Sabah, mengumumkan akan melakukan Cabinet Reshuffle, dan beliau mengatakan bahawa timbalan Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Bong Mokhtar bakal digugurkan. Begitu juga dengan Datuk Seri Saleh Said Keruak, dan seorang lagi tadi, Maka hari ini Barisan Nasional Sabah telah pun bertindak balas dengan menarik sokongan kepada Datuk Hajiji. Maknanya hari ini, tuan-tuan, Hajiji sudah pun kehilangan majoriti beliau untuk kekal sebagai Ketua Menteri Sabah, dan ada kemungkinan akan berlaku pilihan raya negeri Sabah. Pening kepala macam ni. Apa pun, saudara, apa pun, kita tunggu dan nantikan. Apa yang bakal berlaku di Sabah ni, kita harap ada cara untuk mengelakkan pilihan raya negeri, kerana kalau kita kira dari segi jumlah kerusi yang dimiliki oleh kepimpinan Barisan Nasional di Sabah, kalau dicampur dengan warisan, kita masih lagi boleh membentuk kerajaan. Cuma kita bimbang disebabkan Sabah ni memang sengaja tak nak luluskan Akta Lompat Parti. Kita takut ada daripada BN yang melompat untuk mengekalkan Hajiji. Yang ini, saudara, mungkin akan menyebabkan berlaku huru-hara lah di Sabah, dan kita harap ada jalan penyelesaian. Dulu lagi kita dah cakap sepatutnya di Sabah ni BN go solo, kan? Tetapi nampak gayanya kalau selepas ini kita bersama dengan Pakatan Harapan pun kita tak boleh go solo. Maknanya kita kena bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan, termasuklah warisan di Sabah. Okey, hari ini, tuan-tuan, orang kanan kepada Tan Sri Mahyudin Yassin dan juga orang kanan kepada anak dia, anak kepada Tan Sri Mahyudin Yassin, saudara, boleh nampak tak? Saudara Adam Razlan telah pun ditahan oleh pihak SPRM, telah dibawa ke mahkamah untuk mendapat perintah reman, dan beliau adalah merupakan MD kepada Maju Asset. Beliau juga adalah merupakan ahli majlis Yayasan Tan Sri Muhyiddin Charity Golf. Dia merupakan ahli majlis Yayasan Tan Sri Muhyiddin Charity Golf, dan beliau juga adalah merupakan timbalan Ketua Bersatu Bahagian Segambut. Beliau ditahan hari ini oleh pihak SPRM kerana dipercayai, saudara, beliau adalah merupakan orang yang mendalangi untuk syarikat-syarikat yang mendapat direct nego project. Syarikat-syarikat yang mendapat direct nego project ini untuk berurusan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita difahamkan, tuan-tuan, daripada hasil siasatan daripada pihak SPRM ini, beliau merupakan orang tengah yang telah mengambil di antara 3 hingga 5% untuk setiap direct nego project.
Ini dipercayai daripada 92.5 bilion ringgit yang dibelanjakan oleh Tan Sri Muhyiddin ketika beliau mengisytiharkan darurat, kan? Dan daripada jumlah ini, projek-projek bernilai di antara 50 juta hingga 500 juta, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau 92.5 bilion, kalau 10% lebih kurang 9.25. Kalau separuh daripada itu lebih kurang 4.6, lebih sikit, 4.6 bilion. Itu baru direct nego projek dan projek-projek yang diluluskan. Belum masuk daripada 8 cabutan pergi ke 22 cabutan, cabutan judi special, cabutan istimewa yang telah diluluskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hebat dia orang ni, kan? Tak cukup dengan itu. Ada lagi satu, tuan-tuan. Ada lagi satu, saudara, kan? Ada lagi satu. Tapi kesianlah kepada kontraktor-kontraktor ni, kerana hampir 90% projek yang diberikan secara runding terus itu banyak yang masih belum dilaksanakan kerana pengeluaran surat setuju terima tu belum keluar. Tapi persen dah bagi. Mampus, tuan-tuan. Inilah akibat dia, saudara. Patutlah dia ada duit banyak sangat, tuan-tuan. Ini baru satu orang ditangkap ni, tuan-tuan. Kemudian saudara, ada 2 orang datuk lagi. Ada lagi, belum habis lagi cerita ni. Ada 2 orang datuk, tuan-tuan. Okey, ini satu cerita lain. Tidak ada kaitan dengan kes yang tadi. Ini berkaitan dengan pengambil alihan saham Menara KL. 2 orang datuk, satu berusia 49 tahun, satu lagi berusia 50 lebih tahun, tuan-tuan. Telah pun ditahan oleh pihak SPRM. Satu 49, satu 59. Ditahan lewat petang tadi di Ibu Pejabat SPRM. Salah seorang daripada suspek ialah pengarah urusan syarikat yang dikatakan mengambil alih saham syarikat Menara Kuala Lumpur. Seorang lagi suspek pula adalah ahli perniagaan berjawatan pengarah syarikat yang bertindak sebagai orang tengah dalam urusan pengambil alihan syarikat tersebut bagi pihak orang atasan. Siapa orang atasan ni? Itu hari bukan main lagi, berkobar-kobar, menafi. Kita tengok lepas semua ni dikeluarkan, tuan-tuan, dia boleh nafikan tak? Kita mengikut sumber daripada SPRM ini, disyaki pemilihan syarikat terbabit melibatkan permintaan wang rasuah berjumlah ratusan ribu ringgit dan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan tersebut bagi membantu pengambil alihan saham ini. Jadi tuan-tuan, SPRM dilaporkan telah menjalankan siasatan berhubung isu penjualan saham dan pengambilan konsesi ini. Jadi tuan-tuan dah boleh pantau lah siapa yang pakai jam mahal-mahal ni, saudara. Rupa-rupanya nak bantu pengambil alihan ni pun ada orang sogok dengan jam tangan berharga ratusan ribu. Tak termasuk lagi duit tunai berharga ratusan ribu. Sikit hari lagi, saudara, banyak pendedahan yang sensasi. Ini baru sikit, tuan-tuan. Jangan mereka ni ingat mereka saja boleh merancang di London. Ada yang merancang di Dubai juga, kan? Tetapi kena ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Dan perancangan Allah Ta'ala sudah pastilah
tuan-tuan, mengatasi dan lebih baik daripada perancangan manusia hambanya. Okey, saudara Amir pada malam ni akan bersama dengan saya. Kita akan kupas isu-isu semasa. Banyak berita-berita hangat yang nak kita jawab pada malam ni, dan insya-Allah. Silakan saudara Amir. Okey tu Ya. RPK kata 600 bilion tu Ada lagi RPK ni. dia fitnah tu. Ada. RPK dia ambil kenyataan yang dikeluarkan oleh Tengku Zafrul mengatakan bahawa tidak ada salah urus. Saya nak beritahu Tengku Zafrul ni Menteri MITI saja. Dia bukan Ketua Pengarah ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM. Jadi dia buatlah kerja je di MITI. Jangan bazir masa buat kerja SPRM. Kau siapa nak pandai-pandai nak jadi gantikan Tan Sri Azam Baki. So tak payahlah mengeluarkan sebarang kenyataan yang bukan di bawah portfolio dia. Kita pun tahu ketika projek-projek 600 bilion ini ketika projek-projek ini maknanya daripada 600 bilion tu SPRM mendedahkan bahawa 92.5 bilion ni melibatkan perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan. Ketika itu Tengku Zafrul merupakan Menteri Kewangan. Sepatutnya dia diamlah sebab belum tentu siasatan ini tidak melibatkan dia. Sebabnya dia ialah Menteri Kewangan. Kita tak peduli lah UMNO ke tak UMNO, tuan-tuan. Tak betul, kita harap SPRM akan ambil tindakan. Tapi dia jangan ambil kerja SPRM yang mengatakan dia pula mengesahkan bahawa tidak berlaku penyelewengan di zaman Muhyiddin Yassin. Macamlah dia ni Ketua Pengarah SPRM. Siasatan dibuat oleh SPRM. Kalau tidak ada bukti-bukti kukuh selepas pihak SPRM mengambil keterangan daripada mereka yang terlibat dengan projek-projek yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan yang diluluskan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kalau tidak ada sebarang kes, takkanlah ada penahanan. Bila ada penahanan ini, maknanya bila dah diambil keterangan, contohnya Tan Sri Anwar Musa dah bagi keterangan, orang ni dah bagi keterangan, orang tu dah bagi keterangan, maka dah nampak dah siapa yang terlibat menjadi orang tengah yang menghubungkan antara Muhyiddin dengan kontraktor-kontraktor. Siapa yang tukar pergi kolek. Maka orang ni lah yang dikutip dulu. Biasa je. Saya bagi perumpamaan. Orang ni lah dikutip dulu. Katalah reman ni 3-4 hari ke 7 hari ke, saudara, selepas selesai reman, maka banyak benda yang terkeluar bila duduk bawah tanah. Bila dah duduk sel bawah tanah, tuan-tuan, di lokap SPRM ni, saudara, kalau sebelum tu menafikan, akhirnya semuanya akan terpancur keluar. Kita ambil contoh Hakim Nazlan. Bila ditanya oleh pihak SPRM, SPRM tanya je, kau terlibat tak terlibat dalam penubuhan SRC? Sebab dalam dia punya judgement ke atas Datuk Seri Najib, dia kata Datuk Najib bersalah bila mana Datuk Seri Najib dia punya niat menubuhkan SRC ni pun dah nampak niat dia jahat, niat dia salah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Badi Gul Soon ini dia yang cadangkan penubuhan SRC. Dia terlibat. Dia terlibat sebagai Head of Corporate and Legal Affairs Maybank, the General Counsel Maybank, Company Secretary Maybank. Bila pihak SPRM tanya, dia kata dia tak terlibat.
Kali kedua tanya, terlibat ke tak terlibat ni, Datuk? Tak terlibat. Kali ketiga tanya tak terlibat. Kali empat tanya tak terlibat. Orang SPRM Angin tunjukkan. Ni kau punya minit mesyuarat. Ada nama kau? Ini surat ni. Siapa sign? Ada dia sign. Maka bocor. Termenung setengah jam, tuan-tuan. Dah termenung setengah jam. Last kali mengaku dia terlibat. Tapi nak buat macam mana, saudara? Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan. Nak bawa bukti baru pelibatan Nazlan, ditolak di Mahkamah Rayuan, ditolak di Mahkamah Persekutuan. Sekarang Datuk Seri Najib dah bawa benda ni ke PBB. Kita tengok nanti jawatan kuasa di bawah PBB ni, Human Rights punya komiti, nak menyiasat, mereka mungkin mengadili sama ada kes Datuk Seri Najib ni mendapat pembicaraan yang adil ataupun tidak. Sebab nampak terlalu tergesa-gesa. Nak bawa Queen Council tak boleh, nak bawa masuk peguam baru tak diberikan masa untuk baca dokumen. Laju je nak memenjarakan. Tak apa, kita tak nak komen pasal ni. Nanti kita tengok apa yang berlaku bila seorang demi seorang yang dulu hina Datuk Najib, hina Datuk Zahid, kluster mahkamah, lepas ni mereka akan jadi kluster mahkamah. Jadi kalau nak dengar lagi lah temberang daripada Raja Petra yang memetik kenyataan Tengku Zafrul, takkanlah Tengku Zafrul nak mengaku, tuan-tuan, ada penyelewengan. Kalau Tengku Zafrul mengaku Muhyiddin menyeleweng ataupun Perdana Menteri lepas tu menyeleweng, saudara dia Menteri Kewangan. Takkan dia tak terlibat? Takkan dia tak meluluskan? Jadi sabar, tuan-tuan, sabar. Ini baru permulaan. Baru permulaan. Janganlah gelabah. Datuk Najib pun dah duduk di apa dipanggil lokap bawah tanah ni. Datuk Zahid pun dah duduk di lokap bawah tanah. Last kali Datuk Zahid bebas juga, dilepaskan oleh mahkamah. Jadi jangan panik. Dipanggil oleh pihak SPRM, ditahan oleh pihak SPRM, belum tentu bersalah. Seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah di mahkamah. Tetapi dibuktikan bersalah di mahkamah zaman Mahathir dan Muhyiddin, belum tentu orang itu bersalah, tuan-tuan. Ini satu benda baru yang korang kena belajar. Didakwa di bawah pentadbiran Law of the Jungle Mahathir dan Muhyiddin, bukan bermakna orang tu kotor. Orang tu tak nak tunduk dengan Mahathir dan Muhyiddin. Orang yang tak ada kes pun boleh ada kes. Tetapi bila orang tu terpalit dengan pelbagai kes, orang inilah yang akan dipegang oleh Mahathir, oleh Muhyiddin, kerana kekotoran yang ada pada diri dia ini akan membolehkan Mahathir dan Muhyiddin pegang orang tu. Itu yang walaupun dia berada dalam UMNO, dia membantu Mahathir untuk bawa orang kita lompat parti pergi ke Bersatu. 16 ahli parlimen lompat. Lepas tu dia pengaruh Sabah untuk lompat. Ni Haji G dan segala-galanya ni semua ni sebahagian daripada geng yang dihasut oleh Syamuddin untuk lompat parti. Semalam saya dah submit laporan kepada Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Saya harap kali ini Syamuddin tidak lagi dilindungi. Itu penting. Hanyalah kerana dia ni cucu kepada pengasas UMNO, dia jadi kebal. Bukan bapa dia punya parti. Kita harap berlakulah adil. Macam saya dulu, bila saya tak setuju kerjasama dengan Mahathir, boleh pula pecat saya, tak bawa pun ke Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Okey.